Dah Ustaz. Satu lagi, orang tua-tua dulu ada pernah berkata, dia kata kita tak boleh bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bertemu nanti kita akan terbakar. Betul ke macam tu Ustaz? Baik, ini soalan yang hangat jugalah. Berhubung kait dengan soalan ini, saya nak namakan satu tajuk baru pada pagi ini, iaitu orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah Ta'ala ataupun orang-orang yang tak mau bertemu dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Jadi isu dia berkenaan dengan orang-orang yang tidak mau bertemu lah. Dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Ini tajuk pagi ni. Boleh ulang balik tajuk sekali. Tajuk dia pertama sekali, orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala dan tak mau berjumpa dengan Allah Ta'ala dan juga takut berjumpa dengan Allah Ta'ala pun sama lah juga. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat pengabisan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa berhajat, ataupun kita berhajat lah. Yarju, barang siapa ingin bertemu. Macam tu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء, bertemu dengan Allah Ta'ala. Bertemu dengan Allah Ta'ala, lakukanlah suatu amalan. Di sini Allah Ta'ala suruh kita buat satu kerja. Amalan tu. Dengan amalan itu sedikit pun tak ada syirik. Apakah nama jenis-jenis amalan itu? Iaitu amalan mempelajari ilmu tauhid, iaitu ilmu pengetahuan yang menjelaskan, yang menerangi kita tentang kepahaman-kepahaman syirik yang sebenarnya. Ketiga-tiga jenis syirik saja. Jangan ada perantaraan kamu dengan aku, supaya kamu tidak ada perantaraan dengan Allah Ta'ala, supaya kamu selesai bersih sungguh jiwa kamu tidak ada sempadan sekatan antara kamu dengan Allah Ta'ala. Sekiranya ada sekatan ataupun dipanggil barzakhun, tidak sampailah kepada Allah Ta'ala. Itu satu penjelasan seperti itu. Di dalam surah Rum, surah Ar-Rumawi, Allah Ta'ala menjelaskan ayat 7 dengan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum akhiratihum ghafilun. Digunakan hum kedua kali. Kamu hanya tahu tentang urusan duniawi saja, tentang akhirat kamu, keakhiratan kamu lalai. Ayat yang ke-8, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Apakah kamu awalam yatafakkaru, tak mau memikirkan fi anfusihim, tentang pendirian kamu? Kenapa kamu tak mau memikirkan tentang pendirian kamu? Apa-apa jua yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, bukan untuk main-main, bukan untuk seronok, bukan untuk bergembira-gembira, bergaduh-gaduh macam tu, tetapi mengembirakan juga, mengembira yang sebenar, iaitu bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kebanyakan manusia tidak suka, tak mau berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu sebab saya namakan kebanyakan manusia tak suka berjumpa dengan Allah Ta'ala. Padahal seruan Allah Ta'ala menyuruh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok syair atau tengok hadis Nabi, man ahabba liqa' Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa suka kepada aku juga suka kepada kamu. Barang siapa benci kepada aku juga benci kepada kamu. Dalam sebuah hadis lain pula, yang lain lagi, yang mengatakan, idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza ata ilayya mashiyan ataituhu harwalatan. Kamu datang kepadaku sejengkai, sedepa sehasta aku pergi kepada kamu. Kamu datang sedepa seperjalanan punjung tangan aku pergi kepada kamu. Kamu datang berlari-lari anak, aku lari berlari yang pantas menuju kepada kamu. Begitulah penjelasan Allah Ta'ala supaya kamu bertemu dan bertemu dengannya. Jadi jelaslah Allah Ta'ala panggil berjumpa. Macam tu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan kepada mereka itu, aku manusia biasa macam kamu juga, disuruh aku mengesahkan Allah Ta'ala. Nak sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau di ayat-ayat yang lain kita buka di dalam surah Al-Muqaddam, ada asyiqaq, ayat insyiqaq.
ayat 5. Tuan-tuan akan jumpa ayatnya bunyi macam ni. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berusaha untuk menuju kepada Allahmu dengan berusaha yang bersungguh-sungguh, maka engkau akan menemuinya. Jadi di sini ayat ini penjelasan Quran, penjelasan Allah Ta'ala supaya kamu menuju terus bertemu kepada Allah Ta'ala. Cara-cara menuju bertemu kepada Allah Ta'ala itu mesti melalui kepahaman ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang tidak ada di antara kedua belah pihak manusia dengan Allah Ta'ala itu perantaraan dipanggil barzakhun. Kalla innaha, dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala menjelaskan ayat 100. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, sama sekali tidak. Makna tidak sama sekali tidak ni macam mana nak dipahamkan? Macam mana nak dikatakan tidak sama sekali tidak? Kamu dah belajar, dah mengaji, dah baca Quran, dah hafal, dah semua solat, dah buat, dah umrah, dah buat, dah haji, dah buat sedekah, dah buat baik, dah buat dah. Macam tu dikatakan kalla tu. Tidak. Allah kata tidak. Apa lagi, korban aku dah buat dah, sedekah aku dah buat dah. Uniform pakai serban pun aku pakai produk apa semua aku dah pakai. Pakai apa lagi? Pakaian bentuk Arab aku dah pakai. Mulut aku sentiasa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan memuji-muji Allah. Banyak lagi aku dah kata-kata di mulut aku ni. Itu makna tidak sama sekali tidak tu. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata tidak sama sekali tidak. Kamu mengadakan satu sekatan di antara kamu dengan aku, iaitu barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Kerana syirik khafiyul khafi ilal khafi ini menjadi satu tonggakan. Tonggak, dia tertonggak. Dia tidak beban sangat. Tapi dikatakan tonggak pengertian agama Islam. Tonggak syahadah. Tonggak seseorang itu ataupun dipanggil ad-din. Macam tu. Ad-din itu bergantung kepada nasihat diri kamu sendiri. Ad-dinus sa'ah. Din itu masa-masa waktu-waktu yang kamu perlu mempelajarinya. Ad-dinul haq, ad-dinun nasihah. Dan agama memberi nasihat pada kamu. Kamu menasihat diri kamu dengan Quran, dengan syahadah, dengan ilmu tauhid ini supaya kamu habis. Tidak ada lagi syirik khafiyul khafi. Syirik khafiyul khafi ilal khafi, inilah berita yang menggembirakan kepada kamu. Mubasyiran wa nazira, berita yang menggembirakan kamu setelah kamu lepas syirik. Sekiranya anda tidak lepas syirik, anda di dalam masghul. Dalam apa lagi? Selain ghalin jiddan atau ghaliyat, ghalin jiddan. Ataupun dia dalam kesibukan yang amat sangat. Mut'ibun, kesibukan dunia. Yakni ana fi mut'ibun kulla yaumin, saya setiap hari sibuk sungguh, sibuk hai anak, keluarga, isteri. Mut'ibun qalil, tapi bunyi qalil itu habaq sedikit sangat, tapi dia tak mensibukkan dirinya penyelesaian syirik. Maka tidak adalah khabar gembira bagi orang ni. Jadi untuk sampai bertemu dengan Allah Ta'ala ni, nak pergi sampai, macam mana nak pergi sampai tu? Saya harap kepada tuan-tuan, saya bercakap terus terang di sini, kenalah anda jadi orang mabuk. Bukan mabuk makan ganja, dadah mabuk, isap rokok, bukan mabuk tu. Mabuk gila, suka nak bertemu, nak buat macam mana ni. Mabuk macam tu, kena mai cari jumpa saya bagi selesai mabuk ni. Saya nampak lah dalam video-video ceramah-ceramah yang ada pun tak pernah mencerita tentang bertemu dengan Allah Ta'ala ni. Saya nampak hanya seorang saya saja yang duk habaq cara bagaimana cara bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak jumpa, mai jumpa dengan saya, ambil bai'ah, ambil perjalanan ikrar sehingga habis selesai kepahaman syirik. Syirik khafiyul khafi ilal khafi, saya tanya satu persatu tentang syirik. Syirik pertama saya ajak, syirik kedua saya ajak, syirik ketiga pun saya ajak. Tapi dalam dialog syirik ketiga tu, anda kena melangkah pergi sendiri dalam dialog tu. Sebagaimana Nabi Muhammad dipimpin oleh Jibril AS, dipimpin bukan pegang tangan tarik. Quran tu memimpin Muhammad lah.
Sekarang Quran pimpin saya, kita pula, saya dan tuan-tuan pimpin saya. Sampai dekat sini saja aku ajak kamu, dekat sini saja aku bawa kamu. Sampai kat sini namanya Sidratul Muntaha, penyendak penghabisan. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Hampir sendirilah wahai Muhammad, pandai-pandai hang lah pi. Pilah hang bertemu dengan Allah Ta'ala. Syarat nak bertemu Allah Ta'ala tu, hang jangan bawa sesuatu. Suatu apa pun tak boleh bawa. Sebagaimana perjanjian Allah Ta'ala. Ketika mana kamu datang kepada aku, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Di dalam surah Al-An'am ayat 94 Allah Ta'ala menjelaskan ketika mana macam tu. Kedatangan kamu kepada aku, hendaklah kedatangan kamu pada aku itu seperti mana aku jadikan kamu pada kali yang pertama. Kalau kita pikir-pikir, kita tengok-tengok pada kali pertama macam budak tu. Macam tu lah. Bukan kita jadi budak. Kita orang tua macam ni juga. Macam dewasa ni juga. Kamu ada mata, ada telinga, tak dipergunakan jalan salah. Macam tu. Macam bayi. Kamu ada tangan, kaki tangan, tak perguna jalan yang salah. Ada akal fikiran, tidak perguna jalan salah. Serupa bayi itulah. Macam tu bermakna anda kena nafi, kena isbat, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Diri yang macam mana nak nafi, macam mana nak menyerah diri, macam mana. Anda boleh kata la khawla wala, senang. Nak kata la khawla wala, apa payahnya. Fahasbunallah, senang. Fahasbunallah wa ni'mal wakil, wala khawla wala, senang. Katalah beribu kali pun. Tetapi anda sedang berkata la haula wala, anda yang sedang berkata tu anda tak termasuk jadi la haula wala. Nampak tak nampak kena mai jumpa saya. Saya senyum dalam ni. Saya gelak kerana apa? Saya dah habaq sampai ke muka depan tu. Dulu saya sembunyi-sembunyi juga. Sekarang saya tak mau sembunyi-sembunyi dah. Saya nak habaq terang-terang supaya rakyat Malaysia semua mengenali, memahami tentang syirik ni. Tak mau, saya tak mau buat jualan-jualan sulit-sulit. Saya tak mau khabar-khabar sulit. Tak mau berita-berita nak buat bagi cara sembunyi-sembunyi. Terang-terang nak habaq kepada tuan-tuan. Tukang kata la haula wala tu siapa? Fahasbunallah, yang sedang berkata fahasbunallah tu siapa? Yang sedang berkata tu. Mai berjumpa dengan saya untuk mendapat apa tuan-tuan? Mendapat persetujuan. Inni raditu ya Rabbi, seperti mana Nabi Adam dengan Allah Ta'ala. Dia redha bersetuju sungguh. Rabbana zalamna anfusana. Saya akan baca doa ni untuk akhir, tuan-tuan faham. Sehingga tuan-tuan jadi macam mana ketika itu, pada hari itu, masa itu, setelah anda faham. Kharru sujjadan wa bukiya. Mailah ambil bai'ah dengan saya. Radiyallahu dengan saya. Radiyallahu dapat keridhaan. Saya akan soal siasat. Seronok tuan-tuan tanya al-musyrik ni. Nak tergelak apa dah, takut apa dah, nak nangis apa dah tuan-tuan. Banyaknya orang sampai soalan ni, jam. Saya tanya sangkut ni dalam ni pun saya habaq lah tuan-tuan, tak boleh cari lah ni. Nak petikai yang ni lah. Jangan duk petikai seperti mana beberapa orang baru ni tanya. Yang dia tanya, kita ni tak ada. Yang kata kita tak ada tu siapa? Pandai-pandai kata kita tak ada. Yang kata kita tak ada tu, dia tak bertikai. Kita tak ada sebenar-benarnya. Itu je keguk kita ada, dia kata kita tak ada. Di sini Allah Ta'ala bukan soal tubuh badan, bukan soal apa nama ni, rangka cakap. Aku tu, keadaan kamu yang sebenar tu, di mana aku dudukkan kamu tu? Seandainya kata keupayaan yang ada pada anda tu semua, kepunyaan yang ada pada anda semua, cuba anda fikir, tengok awalam yatafakkaru fi sa'atan. Kamu berfikirlah satu saat, apakah kamu punyakah setitik darah, seketul tulang, secebis daging, sehelai rambut. Di sini persoal siasat, di sini sehingga habis. Kalau siasat di sini, anda kata tak ada sesuatu pun. Setelah anda kata tak ada sesuatu pun, tukang kata tak ada sesuatu pun tu yang saya nak petikaikan. Yang tu nak petikaikan khafiyul khafi ilal khafi. Khafiyul khafi ilal khafi. Dipersilakan bertemu dengan saya, berjumpa dengan saya. Inilah yang dikatakan
kelayakan bertemu dengan Allah Ta'ala sehingga tidak ada barzakhun. Selagi ada barzakhun, tidak layak bertemu dengan Allah Ta'ala. Barzakhun inilah yang menindingkan anda dengan Allah Ta'ala, iaitu tembok yang tebal. Iaitu apa? Bukan wujud diri, bukan dia. Yang bila kata wujud diri Allah Ta'ala buat kamu memang wujud ada macam ni pun. Kau tak ada wujud macam ni, macam mana anda nak gerak, nak berjalan, baca Quran, nak bersyahadah? Macam mana? Anda mesti wujud, anda mesti ada. Jadi anda ada di sini bagaimana? Allah Ta'ala memang mengadakan. Allah buat apa anda nak menapi, menolakkan anda tu? Tak ada. Ini tak logik. Tidak ada logika. Ini tidak masuk rangkaian logik. Allah Ta'ala buat dia ada, dia kata dia tak ada. Ini satu maha songsang-songsang yang teruk. Baharilah tu. Teruklah macam ni. Kita teruk ada ni. Aku tak ada. Mana boleh saya ada? Pi mahkamah, pi kat Allah siapa abang? Saya tak ada. Gila, hang tu teruk tu ada. Dia kan hang ni. Mana hang tu ada, hang kata ada. Hang kata je hang tak ada. Mana hang jadi tak ada, hang tu ada. Hang jangan mengeliru tu cakap gila bin sasau tuan-tuan. Saya tak ada. Mana boleh saya ada? Teruk tu ada depan ni. Terjeruk. Orang Kedah kata ada, dia kata tak ada. Mana boleh buat macam tu, mengeliru-geliru macam tu. Dia kata depan tuan-tuan boleh. Kata depan saya tengok. Saya nak tanya dia. Cuba kata depan saya. Kata kat tuan-tuan kamu budak boleh lah. Macam jelinguis tu tanya saya tengok. Saya akan tanya balik. Tu hang duk kata hang bukankah hang ni? Tu bukankah teruk ni? Hang duk ada ni? Oh dia kata bukan. Yang kata bukan siapa? Hang juga. Seketui hang duk ada ni. Yang pergi mahkamah saya tak ada. Orang hakim jom kita turun balik ni orang gila. Entah lah. Hakim berkata hang gila. Dia ni cakapan hang tidak ada balarah, tidak ada bayan, tidak ada mantik. Jangan macam tu. Saya tak ada, kita tak ada. Dulu asal kita tak ada. Ni merapu. Dulu kita tak ada, kita tak ada. Apa benda dia tergeruk kita ada, dia kata kita tak ada. Ini gila bin Satau. Amat marhum gila ni. Tak betul. Awak jadi orang lang macam ni. Hai, saya tak tahulah nak boleh tiap macam mana lagi lah. Kitab mana, buku mana lah dibaca. Hempuk lautan tu. Kitab tu tak berguna. Ambil Quran. Balin buang. Saya ada saudara saya mengaji. Hang buang kitab tu. Kitab tak guna. Ni hakikatnya macam mana taklah suruh Quran tak ada macam tu. Habak pula hang tak ada. Ni siapa. Allah Ta'ala tak suruh buat tanya macam tu. Tak dimula macam tu. Dia suruh hang bersaksi, naik saksi dengan Allah Ta'ala pengambil penyaksian. Bukan kata kita tak ada. Tukang kata kita tak ada tu siapa? Tukang kata tu. Tukang kata kita tak ada. Siapa tukang kata tu? Ini dia tak berselesai. Dia tak selesai tu. It's very, very apa di sini. Majestic. Teruk sungguh. Terlindung di sini. Dia tak nampak. Awak hilang akal ni. Mabuk ke? Janganlah mabuk macam tu. Baik-baiklah bercakap. Dia kata kat kamu. Mai kata depan saya. Tengok. Saya nak tanya dia. Mampuih dia. Ni tukang kata, yang sedang duk kata ni. Kita tak ada. Ni siapa? Tukang kata tu. Hanya dengan pusing-pusing. Hang tak perhati baik-baik. Kita diperlihat. Siapa kata kita diperlihat ni? Tukang kata diperlihat tu. Kita tak lihat, kita tak nampak. Tukang kata tu siapa? Tukang kata tu saya nak pertikaikan. Sekarang, di sini yang melindung kamu dengan Allah Ta'ala adalah barzakhun yang menyebabkan anda tak sampai kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia tak suka, tak ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Kerana apa tak suka, tak ingin ni? Kerana dia sendiri jadi tak faham, sendiri jadi tak tahu barzakhun tu apa, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Adakah hari dibangkitkan tu di sana? Lepas kita mati. Hari dibangkitkan tu ketika dia sedang lah. Dia dah sedang. Dia dah faham, dia rasa kerugian, dia rasa macam-macam selain daripada kerugian apa lagi? Dia rasa penyesalan, dia rasa dia bersalah, dia berasa macam-macam. Ini saya nak bawa dalam satu surah Al-A'raf menjelaskan janganlah ada kamu di antara kamu tu. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Tuan-tuan boleh buka ayat 5. Tuan nak tengok lebih panjang lagi ayat 4 dengan ayat 5. Yang mana ayat menjelaskan wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun.
Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Nah, saya nak baca makna dengan tafsirnya yang sempurna. Betapa banyaknya, mana badah berapa banyak sungguhlah kalimat berita yang menjadi maf'ul yang telah kami sampai sejak daripada dulu apabila azali sampai sekarang, semua memberi kamu Tuhan mengandungi pengertian dia panggil maf'ul, berbentuk perbuatan, percakapan dan arahan-arahan yang cukup lengkap, dinamakan menjadikan maf'ul. Min qaryatin, negeri yang dimaksudkan adalah penduduk-penduduknya. Ahlaknaha, yang telah kami binasakan. Sejak dari dulu kami binasakan. Makna di sini disebut binasa ni mati, habis, pejam mata tanpa keridhaan Allah Ta'ala, tanpa mendapat agama yang diridai, ataupun tidak menjadi orang yang mutmainnah, ataupun tidak jadi Islam yang sejahtera, ataupun salim, tak terlepas syirik. Orang-orang ini dimatikan dengan cara menzalimi dirinya sendiri. Kami membinasakan mereka, kami bermaksud untuk membinasakan mereka, maka datanglah kekuatan kami, keinginan kami, yakni siksaan kami, bayatan tengah malam, iaitu pada malam hari. Makna malam ni bukan Allah buat malam-malam tu baru Allah buat, bukan macam tu. Kita malam pun nak menyuluh ikan, malam pun nak pergi tengok wayang gambar malam. Dulu pergi tengok wayang gambar malam, malam pun nak pergi menyuluh, malam pergi tuluh burung. Orang kampung kata apa nak pergi menyuluh apa? Menyelih burung, burung, pergi cucuh burung, buh gam lah pak burung. Tu waktu malam. Tapi di sini malam di sini kamu di dalam kelalaian, kegelapan. Maksud malam di sini kamu dalam kelalaian dan kegelapan dimaksudkan malam hari. Auhum qailun, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Artinya sedang tidur-tiduran di siang hari, yang dimaksudkan dengan al-qailullah. Artinya beristirahat dengan tengah hari sekalipun tidak tidur, yang ini disiksaan itu terkadang datang di waktu tengah malam dan kadang-kadang datang di waktu siang hari. Mana datangnya sangat-sangat penyakit, ajal bermasalah, datang uzuk, datang macam-macam kekeliruan, datang sangat-sangat gelisah, gempa keliru hidup ni. Tiba-tiba tak boleh berjalan. Tiba-tiba mata kelabu. Tiba-tiba sakit pinggang, entah apa benda yang tak tahu. Baru dia teringat. Sepatutnya dia mesti beringat sebelum tu. Macam tu. Sebelum tu dia kena ambil perhatian. Ni jawapan dia tadi yang dikatakan, yang menindingkan, yang dikatakan yub'asun tu bagaimana. Inilah dia yub'asun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak adalah kekeluhan mereka, keluh kesah mereka, iaitu perkataan mereka. Jangan kata apa dah di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menzalimi diri kami sendiri. Itu aja apa boleh kata. Nak kata apa lagi? Kerana kelalaian mereka. Bagi orang-orang yang ada kesedaran, itulah yang dikatakan yaumi yub'atsun. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini dikatakan yub'atsun. Di dalam surah Yasin ada juga persamaan pengertiannya, surah ayat 49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Ma tidak apa lagi mereka tunggu, yang zuru mereka nanti melainkan dengan suatu tempikan jeritan, wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun, mereka sedang bertengkak-tengkak di antara diri mereka sendiri. Manusia ni tuan-tuan nak kira bertengkak, bukan bertengkak dengan sempadan jiran dengan kawan depan rumah. Pertengkaran yang dimaksud di sini, aku ni nak singgah kedai mana, minum kopi pagi ni. Tu tengkak juga. Pagi ni, rokok tak? Beli rokok dulu. Tu pertengkaran macam tu. Nak tak jumpa, kunci tak jumpa pula. Alah kasut. Sebelah kasut Herod pun terbuku di kalbu tu. Mana kasut sebelah lagi? Lambat. Anak bunyi dah betul lagi dengan anak lagi. Semua perkara-perkara ini dipanggil pertengkaran-pertengkaran. Tiba-tiba saat anda pun habis. Inilah yang dikatakan kesedaran di sana tak berguna lagi. Kalau ada seperti ini ke dalam kubur, lepas mati, bukan di sana, sekarang. Sekarang ni pun dah tak berguna juga dah. Doktor kata tak boleh. Kamu ni kalau tak potong jugalah dua-dua kaki ni, habis nyawa kamu. Apa macam tu? Apa macam?
Bersetuju. Bila bersetuju potong, apa anda rasa? Sedap ni tak. Kalau aku dulu-dulu jaga tak makan manis, senaman aku tak buat benda-benda karut, benda salah ni, tak adalah aku kena darah tinggi, kecil manis, teruk-teruk macam ni. Sedap tu dah tak berguna tuan-tuan. Bukan di sana, di sini. You berasun bukan di sana, di sini. You berasun di sana nak buat apa? Kalau you berasun betul ada di sana, malaikat pun tanya selepas orang hantar ke kubur balik 7 langkah. Kenapa hidup dulu tuan-tuan? Hidup balik. Syarat hidup balik mesti atas kerusi duduk pokai-pokai hujung kepala, hujung kaki, tangan ikat semua tak boleh. Hidup balik mengerang balik sakit tadi. Nak jawab soalan kan mengerang penyakit tadi? Tak logik tuan-tuan. Hai, macam tu punya you berasun bukan di sana. Atau hari berbangkit di sana, matahari tingkai atas kepala. Di mana tempat tu? Sekarang lah tuan-tuan yang saya habaq ni bersabut, akal bersabut, fikiran bersabut, hati tuan-tuan tak suka dengar, sakit hati. Saya bercakap ni bengang